yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan perempuan sidang jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan kita akan sambung lagi perbincangan ringkas kita tentang maudhu' yang baru, iaitu kitab Fiqh As-Sirah, Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti almarhum. Dalam pertemuan yang lepas kita dah bincang muqaddimah tentang latar belakang suasana sebelum Nabi SAW diutuskan, yang kita ada sebut tentang adanya kuasa besar Rom, Parsi dan juga beberapa tamadun yang lain, dan bagaimana suasana Arab Jahiliyah, dan masih lagi ada kesan-kesan agama Hanif. Kemudian ada juga kita sebut bahawa yang membawa budaya menyembah berhala dalam kalangan bangsa Arab adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah daripada Bani Khuza'ah. Jadi itu sedikit latar belakang yang kita dah bincang secara ringkas pada pertemuan yang lepas. So pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi berdasarkan tulisan Syekh almarhum Ramadan Al-Buti. Kita masuk bahagian yang kedua, Al-Qism Tsani minal milad ila al-bi'atsah, daripada kelahiran baginda sehingga kepada kebangkitan. Kebangkitan maksudnya pelantikan sebagai rasul. Jadi kita akan ambil sub-sub topik tertentu. Cuma saya melihat bahawa kitab ini pendekatan dia bukanlah nak terlalu detail cerita tentang Nabi SAW, tetapi dia akan highlight beberapa isu ataupun peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa penting, kemudian akan diberikan analisis dan juga kupasan serta pengajaran daripada peristiwa tersebut. Ini pendekatan yang digunakan dalam kitab inilah. Jadi kalau kita nak baca lebih detail tentang apa yang berlaku dan sebagainya, kita boleh juga rujuk kitab-kitab sirah yang macam-macam lagi lah. Tetapi saya mengambil kitab ini kerana melihat kepada ada elemen fiqhus sirahnya tu, fiqh dan pengajaran dari sudut hukum hakam dan juga panduan dalam kehidupan. Jadi kalau kita baca kitab ni masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu di bawah tajuk minal milad ilal bi'atsah, kita ambil subtopik nasabuhu wa wiladatuhu wa rida'atuhu. Nasab baginda, kelahiran baginda dan juga baginda disusukan ataupun penyusuan baginda. Disebut di sini muka surat 44 dalam kitab saya ni, amma nasabuhu fahuwa Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamdi ibnu Hisham bin Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughirah ibn Qusay wa yusamma Zaidan bin Kilab bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Madrakah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ini tuan-tuan ini hebatnya kita kata orang Arab ni. Sebab apa? Sebab dia memang berbangga dengan nasab dia. Okey. Yang saya sebut ni, dia punya nasab, keturunan ini, nama-nama ni kan. Ini adalah dia kata al-qadrul muttafaq, iaitu nama-nama keturunan baginda yang disepakati oleh ahli sejarawan. Jadi selepas daripada bin Adnan itu, selepas pada moyang baginda tu, nak kata kita ni paling-paling panjang pun kita dapat pak kita, tok kita, moyang kita kan. Hak tu saja kita ingat. Tapi tak, mereka memang menghafaz keturunan mereka dan mereka tahu. Even kadang-kadang budaya kita ni, kadang-kadang kita tak sebut nama asal. Kita tak suka sebut pun nama asal. Kan? Bahkan saya diceritakan orang dulu punya style, kadang-kadang nama asal itu tidak dipanggil dalam kehidupan seharian, tetapi ditukar nama. Ada juga cerita-cerita yang saya dengar, kalau contohnya seseorang itu bila dia selalu sakit ketika kecil, pada ketika kecil kan,
lalu dirujuk pada orang tua, maka antara petua yang diberikan adalah menukar nama panggilannya. Menukar nama panggilannya. Okay? Jadi dia tak panggil nama yang asal, tetapi dipanggil nama yang barulah, yang diberikan oleh mungkin orang alim, mungkin orang tua yang berpengalaman, dan dipanggil nama itu. Akhirnya lekat nama tu. Okay? Akhirnya kita pelupa. Dan orang dulu-dulu pun mungkin yang tak ada catatan tu lagilah kita tak ingat kan. Yang ada catatan ni mungkin kita boleh ingat. Jadi mungkin sedikit ada sedikit berbeza budaya kan. Tetapi orang Arab ini dia bangga, dia tahu dan dia menjaga nasab mereka. Sebab tu dia boleh trace susur galur tersebut. Tapi ialah bila dah sampai ke atas-atas tu mungkin ada khilaf jugalah. Kan ada khilaf juga, sebab tu yang saya sebut ni tadi sampai kepada Adnan ini tadi, ini pun dah berapa nama ni. Kan, itu adalah kadar yang disepakati, keturunan yang disepakati daripada nasab baginda yang mulia. Amma ma fawqa dhalika fa mukhtalafun fihi. Yang atas daripada Adnan tu memang ada khilaf. Okey, tetapi yang disepakati juga bahawa Adnan ini adalah min waladi Ismail Nabiullah Ibrahim. Kan? Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Itu disepakat. Dia sepakat balik kat situ. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan baginda ini min azkal qabail, daripada semulia-mulia kabilah. Sebab orang Arab ni pula tuan-tuan, dia ada pecah-pecah dia lagi kan. Dia ada kabilah-kabilah dia. Dia ada bani-bani dia pula kan. Dan semulia-mulia kabilah pada ketika itulah khususnya adalah kabilah Quraisy. Wa afdalul butun, dan sebaik-baik butun. Butun ni asal makna perut ataupun kita kata keluarga lah. Keluarga, okey. Wa atharul aslab, dan sebaik-baik sulbi. Sulbi ni adalah kita kata keturunan. Jadi baginda ini dari sudut keturunan baginda ini memang diakui oleh siapa-siapa sekalipun yang mengkaji sejarah bahawa keturunan baginda ini keturunan yang paling mulia. Susur galur baginda. Okey. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyah. Tak ada pun keturunan baginda itu dicemari oleh kita kata susur galur yang tidak baik daripada nasab baginda. Sebab tu dalam sebuah hadis yang riwayat Muslim, Imam Muslim, dia kata an Rasulullah annahu qala inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Dan sesungguhnya Allah istafa ni maksudnya memilih. Kan? Kinanah daripada anak Nabi Ismail. Dan Allah memilih pula Quraisy daripada Kinanah ni. Kemudian dipilih pula Hashim daripada Quraisy. Dan aku pula dipilih daripada kalangan Bani Hashim. Dan Bani Hashim. Jadi baginda ini adalah keturunan yang paling mulia. Okay. Itu dari sudut keturunan baginda. Kemudian wa amma wiladatuhu, adapun kelahiran baginda juga faqad kanat fi amil fil, adalah pada tahun gajah. Tahun gajah iaitu pada tahun yang Abraha al-Ashram berusaha untuk meruntuhkan Kaabah, memerangi Mekah dan meruntuhkan Kaabah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bencana yang besar kepada tentera bergajah itu, seperti mana yang dirakam dalam surah Al-Fil, li'ila fi Quraisy. Yang ini pun saya rasa kita semua tahulah kan, yang mana Abraha ini dia cuba nak tarik orang Arab khususnya ke tempat dia di Yaman kan. Lalu dia membina satu kita kata binaan yang cantik yang dihiasi dengan permata-permata. Tetapi orang Arab ini, sebenarnya tanah Arab itu tetap mengunjungi Kaabah. Tetap mengunjungi Kaabah. Jadi dia rasa sakit hati. Kan? Bahkan ada cerita kalau kita baca dalam rujukan-rujukan yang lain, ada pula orang yang mencemari, yang dia melemparkan najis, mencemari binaan yang dibuat oleh Abraha al-Ashram ini. Kan? Sampai dia lagi sakit hati. Lagi dia marah. Kan? Lagi dia marah sehingga sampai dia bertekad untuk memaksa orang Arab datang ke binaan yang dia buat itu. Lalu caranya apa? Dengan cara paksa ialah dengan meruntuhkan Kaabah. Bila runtuh Kaabah, orang pun dah tak ada tempat nak dimuliakan, lalu pergi ke tempat dia lah, cadang dia begitu kan. Sebab tu kemuncaknya dia telah mengutuskan ataupun membawa satu bala tentera tentera bergajah.
Dan tentera bergajah yang kalau tuan-tuan baca dalam rujukan-rujukan yang lain banyaklah kan, yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan tentera ini seperti mana dalam surah Al-Fil, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silap. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kan, lalu Allah utuskan burung ababil. Cuma kalau kita baca tafsir, di sini ada perbezaan pendapat lah. Kan, ada yang kata burung ababil tu memang burung yang sebenar dan dia memang melontarkan batu api yang panas yang sehingga boleh mematikan tentera-tentera bergajah Abrahah ini. Ada yang tafsiran-tafsiran pelbagai lah yang dikatakan itu sebenarnya adalah maksudnya virus, bakteria yang tertentu yang menyebabkan akhirnya semuanya mati dan musnah. Itu tak apalah, itu ada pandangan tu. Cuma yang pastinya memang baginda dilahirkan pada tahun gajah. Okey, jadi kita faham juga di sini orang Arab ketika itu mereka tidak ada kalender yang kiraan tahun yang secara tasalsul, secara kronologi, tak ada. Sebab dia tak ada apa-apa asas untuk dia mempunyai kalender dia tu. Jadi style dia adalah apa? Dia akan menyandarkan peristiwa itu tahun itu pada tahun yang berlaku peristiwa yang besar. Jadi contohnya macam kita kata Amul Fil, tahun tentera bergajah. Tahun tentera bergajah itu pada tahun di mana tentera bergajah ini menyerang Kaabah tadi kan. Lalu dia akan apa? Dia akan kira okey, jika apa-apa berlaku kita kata Nabi lahir pada tahun gajah ataupun lahir tahun selepas setahun daripada tahun gajah. Selepas 2 tahun dia cara dia begitu. Kan, sebab dia tak ada apa asas untuk dia letakkan asas takwim dia tu tak ada. Kan? Okey, jadi berbeza dengan contohnya orang Nasrani, mereka telah letakkan dikatakan kelahiran Nabi Isa pada tahun itu adalah sebagai asas kalender mereka. Tapi orang Arab belum ada lagi. Kan, sebab mereka pun kita kata tadilah asas dulu kita bincang dia jahiliyah, kan? Dia adalah bangsa yang belum masih lagi bahan mentah lah kita kata itu. Yang tidak ada asas sangat lagi. Okey. Jadi itu yang disebut. Yang itu memang disepakati dalam dari sudut periwayatan sejarah dan juga ada ceritanya dikaitkan dengan ceritanya dalam Al-Quran. Dan tahun ataupun secara tepat, secara yang paling rajih. Di sini sebab tu pengarang sebut istilah Al-Arjah. Al-Arjah maksudnya pandangan yang paling rajih. Maksudnya ada beberapa pandangan sebenarnya bila baginda dilahirkan, tetapi yang paling rajih adalah hari Isnin, iaitu 12 Rabiul Awal yang kita sambut ni lah, yang biasa kita sambut itu. Itu adalah tarikh yang paling rajih, kan? Okay, dan itu tarikh yang dipilih oleh pengarang. Kemudian waqad wulida yatiman, baginda ini dilahirkan dalam keadaan yatim. So apa definisi yatim? Yatim ini tuan-tuan, definisi syaraknya adalah iaitu anak yang lahir dalam keadaan kematian bapanya dan dia masih belum baligh, iaitu dia masih belum boleh tanggung ataupun survive sendiri. Itu definisi yatim. Okey. Jadi kalau macam saya ni, walaupun saya dah kematian bapa, kan, tapi saya tak boleh dipanggil anak yatim. Sebab dah akil baligh, kan, dah bekerja, dah boleh survive sendirilah, kan, dah boleh sara sendiri. So yatim maksudnya apa? Yang mati dengan ketiadaan bapanya ataupun yang menanggung rezeki hidup dia dan dia juga belum baligh. Okey. Cuma orang Melayu dia tambah lagi kalau mati pak, mati mak, yatim piatu. Itu saya tak tahu di mana asas dia, kan, tapi mungkin bahasa kita kan nak bagi lagi tragis lah, kan, yatim piatu maksudnya kematian ibu dan bapa. Tapi dari sudut term fake-nya biasa kita akan menyebut yatim ini adalah anak kecil yang belum baligh yang kematian bapa. Sebab bapa ni lebih-lebih lagi kalau contohnya kita ambil dalam konteks tradisional, kehidupan orang Arab lah khususnya, sebab Al-Quran tu diturunkan di situ. Orang Arab ni dia memang yang bekerja tu memang lelaki lah. Tak ada orang perempuan bekerja. Kan? Tak ada orang perempuan bekerja. Dia berbeza dengan tradisi masyarakat kita Melayu, kan, iaitu mana orang perempuan juga bekerja. Kan, tok nenek kita dulu-dulu kan, nenek-nenek kita, pah-pah kita dulu turun ke bendang. Kan, okey, sama-sama pergi kebun kan. Lagi teruk orang perempuan kalau nak kira kan, dia dah menguruskan rumah tangga juga membantu di bendang.
yang merupakan kita kata apa sumber pendapatan pada ketika itu. Sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat saya ada sentuh tentang harta sepencarian, dia adalah daripada uruf kita Nusantara, orang Melayu punya kehidupan. Sebab apa? Sebab perempuan ada sumbangan dalam mendatang ataupun mencapaikan harta dalam keluarga tersebut. Okey. Kemudian dan tuan-tuan kita tahu bapanya Abdullah, ketika dia dalam kehamilan ibunya 2 bulan kan. Ni pun kalau kita baca dalam rujukan yang lain, kalau dalam ni saya kata tadi dia tak cerita sangat ni kan. Kalau kita baca sajalah nak sedikit reflect. Abdullah ni tuan-tuan kita tahu ya, Abdul Muttalib dia seorang pemuka Quraisy. Tapi dia ni tak ada waris. Tak ada anak. Lalu dia bernazar kepada Tuhannya, kepada Allah, kata Allah supaya apa? Kalau dia berikan anak lelaki 10 orang, dia nak korbankan salah seorang daripada anaknya. Okay? Maknanya dia berharap sangat anak sebab dia tak ada pewaris kan, dan sedangkan dia adalah pemimpin Quraisy. Lalu ditakdirkan Allah dapatlah dia yang dikendaki. Maka bila dia dapat ni, maka kenalah tunaikan nazar. Jadi nak tunaikan nazar ni macam mana? Caranya adalah dengan mencabut undian. Okay? Jadi daripada anak-anak ni tadi diwakilkan dengan apa ni kita kata kayu, lalu dicabut kayu tersebut. Siapa yang naik maka itulah yang akan dikorbankan. Tuan-tuan ingat ini tak ada lagi syariat Islam, tak ada lagi masa tu tak ada lagi. Okay? Jadi takdir Allah, cabutan pertama keluar nama Abdullah. Sedangkan Abdullah ni anak bongsu yang paling dia sayang. Okay? Cabutan kedua pun sama, dah suspend dah kan. Cabutan ketiga pun sama. Jadi akhirnya sebenarnya Abdul Muttalib hampir nak menyembelih ataupun mengorbankan anaknya Abdullah, tetapi orang lain pula jadi apa? Jadi kesian sangat. Memang dia tahu kan, itu anak kesayangan dia kan, tetapi dia terpaksa menunaikan janji dia ataupun nazar dia. Tapi orang lain pula duk push dia, jangan. Apa kata cuba kita cari pendapat lain. Ada jalan pelepasan. Kan? Lalu di kalangan mereka ni pergilah berjumpa pendeta-pendeta, carilah orang bijak pandai zaman dulu-dululah kan, nak cari apa jalan yang boleh keluar daripada, sebab apa? Sebab 3 kali cabutan ni semuanya nama Abdullah. Okey, akhirnya jumpa seorang rahib, pendeta yang dia kata dia 10 kali cabutan tuan-tuan ya, 10 kali cabutan kan. Dia punya cabutan tu. Dia kata apa? Dia gantikan dengan apa? Dengan 100 ekor unta. Satu cabutan itu mewakili 10 ekor unta. Satu cabutan itu. Maka sebagai diat, disebut sebagai diatnya, maka digantikan dengan, sebab dah 10 kali cabut tadi, keluar juga nama Abdullah ini, digantikan dengan 100 ekor unta. Sebab tu, rupanya, pensyariatan diat ini tuan-tuan ya, kalau kita kaitkan, rupa-rupanya dia bukanlah syariat yang baru. Tapi dia adalah syariat yang terdahulu mungkin, tetapi diwarisi, cuma dia tidak establish seperti mana yang asal lah. Okay? Diat ni maksudnya kita kata apa? Pampasan ya, nyawa. Kalau seseorang tu membunuh seseorang, A bunuh B contohnya, kalau memang sabit kesalahan, dia ada beberapa pilihan. Pertama adalah qisas. Qisas itu bunuh balas. Okay, yang kedua adalah apa? Boleh si waris ini memaafkan, melepaskan dia daripada qisas tetapi dengan diat. Diat ini adalah pampasan nyawa tadi, darah, iaitu 100 ekor unta. Okay? Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau 1 ekor unta harga berapa, katalah berapa 7,000 kot, 8,000 katalah contohnya, 8,000, 100 ekor maksudnya 800,000 nilai dia, kena bayar. Okay? Jadi kena bayar. Kemudian dia ada umur-umur yang berbeza-beza juga, tengok kepada status pembunuhan. Ataupun juga pilihan yang ketiga, boleh juga qisas tak kena, diat pun tak kena, dan waris ini memaafkannya saja. Kan? Sebab yang menanggungnya adalah ahli waris, jadi mereka yang ada hak, bukan orang lain, bukan pihak ketiga, bukan hakim, bukan yang raja ke sesiapa ke tak. Kan? Itu. Okay? Jadi rupanya ada kaitan dengan ini, maksudnya nak selamatkan nyawa Abdullah ini, maka sebagai diatnya adalah mengorbankan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni tadi untuk melepaskan satunya nyawa. Okey. Dan selamatlah, tapi akhirnya pun meninggal juga kan. Meninggal juga si Abdullah ini. Begitu juga ibunya dalam tempoh berapa, lebih kurang umur 6 tahun kan. Umur 6 tahun
dia pun telah meninggal. Dan tuan-tuan, saya rasa kita semua faham bahawa baginda ini disusukan oleh ibu susuannya, iaitu seorang perempuan daripada kalangan Bani Sa'ad yang namanya Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. As-Sa'diyah ni merujuk pada Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad yang saya rasa pun tuan-tuan biasa dengar, dengan sebab Nabi ini walaupun dia keturunan mulia tapi dia miskin lah. Kan, dia miskin. Baginda ni miskin lah kan. Sebab apa? Sebab pak pun dah meninggal. Mak pun tak ada ni. Jadi ketika itu memang tradisi orang Arab biasanya wanita bangsawan tidak menyusukan sendiri anak dia. Dia tidak menyusukan sendiri anak dia. Dia akan bagi kepada orang lain untuk disusukan. Itu tradisi dia. Okay? Dan lebih-lebih lagi biasanya akan disusukan di kampung-kampung. Kenapa? Kerana orang Arab ni dia satu punya kecenderungan adalah apa? Mereka nak anak-anak mereka ini dapat dalam suasana hidup yang real, yang betul, dan juga mendapat bahasa yang baik. Sebab kalau di Mekah tu kita kata macam kota metropolitan lah. Mekah tu kota yang macam-macam kan, pusat perniagaan, pusat kesenian, pusat macam-macam. Jadi even pusat kita kata keagamaan. So bila dah banyak sangat ni macam-macam, orang-orang luar pun dah datang kan. Jadi kadang-kadang bahasa pun dah bercampur-campur. Jadi mereka nak menjaga ketulinan bahasa, antara nak menjadikan anak ini seorang yang boleh survive, maka dia akan hantar ke kampung, disusukan oleh perempuan-perempuan dari kampung. Dan biasanya perempuan-perempuan kampung ni akan memilih keluarga-keluarga yang kaya lah. Yang kaya sebab apa? Sebab mereka akan dapat upah yang lumayan. Okay? Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi ini keluarga baginda tidak mewah, tidak kaya. Akhirnya datanglah seorang yang dia pun kata sejarah kata dia pun dah tak ada siapa yang nak bagi anak. Kan? Halimah ni, so dia terima je lah. Dia terima je. Okay. Cumanya disebut bahawa Halimah ni dia keluarga miskin juga. Dia juga ada menternak unta dan juga kambing, dan kambing-kambing dia pun dah kita kata kering susu. Dan pada ketika itu juga berlakunya sanah mujaddabah, iaitu tahun kemarau yang kuat. Kan? Jadi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah melimpahkan rahmatnya yang mana keluarga tersebut mendapat rahmat. Kan? Susu binatang peliharaan mereka itu kita kata subur, baik, dapat mereka kenyang sekeluarga, dan kita kata mumarra'ah mukhaddarah, dia punya kawasan ataupun keadaan itu menjadi hijau baliklah. Hijau tu janganlah kita faham hijau macam kita ni kan, tapi maksudnya boleh tumbuh, boleh hiduplah. Keadaan tersebut lebih baik daripada keadaan kemarau. Okay. Sehinggalah berlaku dalam satu peristiwa, iaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun. Maksudnya dia lama duduk dengan Bani Sa'ad ini. Itu hadis satu syaqqus sadr, iaitu satu peristiwa pembelahan dada. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang mana saya nak ambil dia punya nas dia tu. Okey, hadis riwayat Muslim ini dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Nabi ini masa tu belum dah jadi nabi lagi lah. Ketika itu umur baginda 5 tahun. Didatangi oleh Jibril wa huwa yal'abu ma'a ghilman. Sedang baginda bermain bersama anak-anak orang Arab Bani Sa'ad ini. Fa akhadhahu fasara'ahu. Lalu Jibril ini tarik baginda, lalu dia bawa satu tempat, fashaqqa an qalbihi, lalu dia belah dada, fastakhrajahu, dan dia keluarkan gumpalan darah tadi, fastakhraja minhu alaqah, gumpalan darah itu jantungnya, faqal hadza hadz syaitan minka thumma ghasalahu fi tassin min dhahabin bima'i zamzam. Kemudian baginda dibersihkan hati baginda tadi dengan air zam-zam daripada bekas emas, thumma a'adahu ila makanihi, kemudian dia kembali seperti biasa. Dan apabila kanak-kanak ni tadi, bila mereka melihat peristiwa tersebut, mereka pergi berlari menuju kepada ibu susuan baginda, yunadun. Mereka kata inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa mumtaqi'ul laun.
Lalu mereka pun semua pergi kepada Muhammad ini dalam keadaan ketika itu Jibril pun dah tak ada. Baginda ini pucat wajah baginda. Okey. Jadi kalau dalam kes ini tuan-tuan ya, kita kata tadi pertama kita kata baginda ini lebih kurang hampir 5 tahun duduk bersama dengan Bani Sa'ad ini. Baginda telah membawa satu keberkatan, kehidupan keluarga Halimah Sa'diyah ini semakin baik. Kan? Itu disebut sebagai irhas. Irhas. Okay, irhas ini antara yang biasa kita dengar adalah pertama kes ini. Yang kedua kes ketika baginda mengikut pakciknya iaitu Abu Talib pergi berniaga ke Syam dan baginda ini dilitupi oleh awan sepanjang perjalanan. Sedangkan dalam perjalanan itu panas lah. Kan kita kata padang pasir kan. Dulu mana ada macam kita sekarang ni kan, selesa. Okay? Tetapi diiringi dilitupi oleh awan itu juga adalah irhas. Irhas ini adalah perkara luar biasa yang Allah bagi kepada hamba pilihannya sebagai kita kata sebagai kata apa? Petunjuk lah. Kan? Sebagai petunjuk yang ianya adalah manusia pilihan yang akan jadi rasul. Kan? Sebagai itu. So itu irhas. Jadi ini antara irhas yang berlaku lah. Itu satu. Ada pun cerita belah dada ini tuan-tuan ya. Jadi maknanya Nabi SAW ini kalau dari riwayat sejarah baginda dibelah dada ni 2 kali. Satu ini yang pertama ketika umur 5 tahun dan satu lagi nanti ketika baginda sebelum di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Itu satu lagi. Itu setelah baginda jadi rasul kan. Jadi di peringkat awal lagi. Ini dah ada. Okey, apa pendirian kita? Kita kata benda ni memang pelik tuan-tuan. Kalau logik kita kata memang tak masuk akal lah. Kita pun tak tahu kan. Tetapi dalam konteks ini kita kata kita berpegang kepada selagi mana riwayat itu riwayat yang sahih. Riwayat itu riwayat yang sahih, yang sah kan. Yang para ulama kita dengan teliti, dengan penuh tanggungjawab telah mengkritik hadis-hadis tersebut, mengambil kira susur galur hadis tersebut dan mereka mendapati periwayatan yang sahih, maka kita terima. Sebab banyak benda yang kita tak boleh guna logik akal semata-mata. Banyak benda kan kita takkan mampu. Okay? Dan sebab itu dalam bab iman ini kita kata sami'na wa ata'na, kita yakin dengan penuh keimanan dan kita tak petikai. Yang tu apa? Yang tu benda-benda yang kita kata beriman dengan ghaib. Sebab tu Al-Quran ini dia menjadi pembimbing, pemandu kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sifatnya percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Okey, jadi ada yang komen dia kata di sini bahawa tujuannya untuk istiqsal ghidatus syarr, untuk membuang titik-titik ataupun noda-noda hitam dalam diri baginda. Jadi itu ada disebut di sini adalah hikmah lah kan. Tetapi pengarang dia kata kita nak komen sedemikian itu kita tak tahulah. Sebab kalaulah semata-mata dengan kita membuat pembedahan yang fizikal, kan, pembedahan fizikal tu boleh menyucikan jiwa kita, maka kalau sekarang ni contoh kata sekarang ni kan, kita pergi pakar jantung contohnya, kita minta dia bedah jantung kita contohnya dan dia buang noda-noda hitam tu, adakah dengan itu membawa kepada seseorang itu berubah kehidupannya, kebaikan dia? Yang ni di sini ada pertimbangan lah. Cuma memang ada pandangan yang kata itu sebagai apa? Sebagai simbolik bahawa daripada kecil lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara akan rasulnya yang bakal menjadi rasul tersebut. Jadi kesimpulannya pendirian pengarang dia kata wa ayyan kanat al-hikmah, apa pun hikmah dia kata, asal saja kita terima khabar itu ataupun hadis itu sabit secara sahih, maka kita terimalah kan. Kita terima dan kita bolehlah nak takwil, bolehlah nak setuju pandangan-pandangan itu, tetapi kita terima bahawa itu semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu pendirian yang di asas ataupun yang ditekankan oleh pengarang. Kemudian di sini dia kata apa? Dia kata apa? Laisa min qabilil musadafah an yuladu Rasulullah yatiman. Bukanlah kita kata musadafah kebetulan
baginda ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Bukan kebetulan. Thumma la yalbas an yafqadahu jaddahu aidan. Kemudian lepas tu baginda pula kehilangan datuk baginda, kehilangan pak cik baginda kan. Jadi maknanya apa? Kalau kita nak fikirlah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada Nabi Muhammad ni, patutnya kan Nabi ni bapaknya biarlah hidup, dapatlah dia merasa kasih sayang bapa, ibunya biarlah hidup kan, dapat dia merasa kasih sayang ibu, tok dia apa semualah kan. Sebab apa ni, macam kita lah kalau kita fikir secara kita ni kan, kalau kita macam saya ada anak 7 orang anak, tuan-tuan ada anak cucu semua contohnya. Kadang-kadang kita terfikir, kalau aku matilah anak aku nak makan apa? Kita fikir selalu macam tu kadang-kadang kan. Kita terfikir begitu. Maknanya apa akan jadi pada anak kita contohnya kan. Bagaimana? Boleh tak dia hidup macam mana yang kalau kita ada sekarang ni? Jadi kalau kita fikir macam tu, kita kata, maknanya Nabi ni kesian sungguh lah. Tapi pengarang menekankan bahawa itu bukanlah satu kebetulan, tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas maknanya. Hikmah dia sangat besar. Supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak memilih baginda ini, nabinya ini, dia kata apa? Dia nak Allah sendiri yang directly tarbiyah baginda. Nabi ini dapat directly tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mentarbiyah baginda ini. Dia bukan ditarbiyah oleh bapanya ataupun ibunya ataupun datuknya dan keluarganya macam biasa. Kerana apa tuan-tuan? Di sana ada elemen-elemen, contohlah kita kata, kalaulah Nabi ini, ini saya tambah-tambah juga pandangan. Kalaulah Nabi ini macam kita biasa ni kan, maksudnya pak kita pelihara, lepas tu kita ada datuk yang kita kata orang yang ternama, kan, orang yang ternama daripada keluarga yang baik-baik, bangsawan. Okay? Jadi biasanya apa? Biasanya anak ini ataupun individu ini dia akan dipengaruhi oleh kehidupan keluarga dia. Kan? Dia tentu nak mengekalkan status quo, iaitu apa? Kebangsawanan dia tu, keelitan dia itu. Okay? Jadi kalau itu berlaku, orang boleh hujum, orang boleh hentam, kata Nabi ini dia nak dapatkan as-sadarah. Sadarah ni maksud apa? Nak dapatkan orang nak sanjungan. Sebab memang tok baginda disanjung, pak baginda pun disanjung contohnya kan. Sebab keluarga dia keluarga bangsawan. Tapi tak, Allah takdirkan kematian ibu, bapa, datuk dan pak ciknya yang merupakan kita kata VVIP. Jadi dia tak dapat merasa sangat pun tentang kedudukan yang tinggi itu. So tak ada ruang untuk kata Nabi ni nak cari pengaruh, nak cari supaya sanjungan daripada orang lain. Okey. Dan juga tidak dikatakan bahawa mereka ini keluarga ini akan mempengaruhi Nabi untuk menonjolkan diri. Tidak. Sebab benda tu, faktor tu tak ada. Kerana baginda ni kematian mereka sejak kecil lagi. Tetapi bagaimana Nabi dapat menonjolkan diri baginda sebagai seorang kita kata figure yang luar biasa? Kerana di sana adanya dokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan daripada Allah, istifaq, dan pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi ini asas. Sebab tu dalam setengah hadis kalau kita biasa dengar, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kan, aku ini ditakdib oleh Tuhanku sendiri dan Allah lah sebagai baik pentakdib, pemberi adab ataupun pendidik. Okay? Jadi baginda dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan tuan-tuan, orang yang yatim ini, tapi kalau dia kita kata boleh muncul sebagai seorang figure yang hebat, maknanya dia ini memang luar biasa lah. Kan? Kadang-kadang kita ni bila kita ada anak, kita sayang sangat anak tu, kita manjakan, kita turutkan macam-macam. Sehingga anak kita jadi lemah. Jadi dia sentiasa berharap, dia terpaksa, dia dependent. Kan? Dia sangat bergantung. Dia tidak independent, dia tidak merdeka kan. Sebab apa? Sikit-sikit dia akan minta mak pak dia. Lebih-lebih kalau mak pak yang kaya. Saya baru ni ada baca satu artikel lah. Artikel kalau tuan-tuan ni cerita-cerita dalam bab-bab kereta ni, bab kereta. Ada seorang anak, dia tidak bertegur sapa dengan bapa dia. Sebab apa? Sebab bapa belikan dia Myvi. Sedangkan sebelum ini bapa dia janjikan nak bagi Honda Civic. Kita baca tu, ya Allah. Kita kata kan, pak ni lah orang kaya lah. Tapi pak dia pernah janji kat anak ni, apa? Nak bagi Civic. Rupanya apa? Sebab dia kata, ini pengakuan yang di share balik, yang diceritakan balik. Dia kata apa? Sebab kawan-kawan dia pakai BMW,
kan, pakai GTR, Nissan Skyline apa semua itulah, kereta-kereta sport yang canggih-canggih lah. Kan, yang dia ni dijanjikan dapat at least dapat Civic, Honda Civic. Kan, harga 120,000, 30,000, 130,000 contohnya. Tapi pak dia beli Myvi cash. Yang itu pun dia rasa tak puas hati dengan pak dia, tak tegur siapa pak dia. Tuan-tuan bayangkan anak macam tu. Tak tahulah nak kata. Kan? Jadi itulah nak ceritanya, maknanya kalau dia anak orang kaya, dia manja, dia akan jadi macam tu. Tapi Nabi tidak. Kan? Nabi ni tak ada siapa pun nak minta kat siapa kan. Tetapi Nabi dapat tarbiyah terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa baginda begitu kuat. Jiwa baginda begitu kuat untuk sebab apa? Sebab nak sebagai persediaan bahawa selepas ini nanti baginda akan berdepan dengan cabaran-cabaran yang sangat hebat. Okey, nak berdepan dengan cabaran-cabaran yang sangat hebat ni tak boleh orang yang jenis yang lembik ni. Kan? Orang yang sikit-sikit nak merajuk kan, sikit-sikit dia tak tahan. Kan? Sebab Nabi akan dikutuk, Nabi akan dikata, bahkan Nabi akan diperangi. Nabi akan dibunuh oleh kaumnya sendiri dan juga musuh-musuhnya. Okey? Jadi sebab tu untuk persediaan yang sedemikian rupa hebatnya cabaran yang akan datang, maka Allah telah takdirkan Nabi ini daripada kecil lagi seorang yang begitu kuat dia punya kepribadian, sebab dia tak boleh nak manja-manja sangat dengan mak pak tak ada. Manja sat saja dengan tok, lepas tu tok pula tak ada kan. Tak boleh, tak ada apa-apa kan. So kekuatan jiwa itulah yang sangat penting. Sebab tu kalau kita ada anak-anak tuan-tuan, ya kita sayang kat anak-anak kita, kita ada cucu-cucu, kita sayang kat cucu-cucu kita, tapi jangan terlalu manjakan. Sampai dia jadi lemah, sampai dia selalu jadi independen kan, terlalu bergantung, berharap. Kan, dia tak boleh survive sendiri kan. Jadi yang tu dari sudut pendidikan pun tidak baik. Jadi kita kena latih mereka biar mereka rasa hidup susah, walaupun mungkin kita mampu. Kadang-kadang kita mampu kan, tapi jangan kita mudah-mudah sangat supaya apa? Supaya mereka ini berfikir, supaya mereka rasa susah, rasa berharga sesuatu itu untuk dapat. Okay. Kemudian sikit lagi, satu lagi yang ditekankan di sini adalah apa? Adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih baginda ini daripada sebaik-baik keturunan, maka dia kata bila kita rasa kita mencintai, menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya juga kita menyayangi keluarga baginda. Ini satu tuntutan. Okey. Sebab tu dalam Quran Allah membersihkan ataupun kita kata memilih Ahlul Bait, keluarga baginda kan. Sebab ini adalah keturunan baginda sendiri. Maka antara kesempurnaan iman bila kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga kasih dan sayang kepada keluarga baginda. Sebab keluarga baginda juga adalah keturunan yang baik-baik. Kan? Yang baik-baik. Okay, cuma dia kata janganlah sampai melampau-lampau sehingga kita menafikan bahawa walaupun keluarga dia manusia biasa juga. Kan, yang maksum ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang terlalu ta'assub, sebab kadang-kadang mereka ini dengan keturunan Nabi, contohnya Habib ke terlalu memuliakan, okey, kadang-kadang mengatasi Nabi itu sendiri. Tak, memang kita dituntut untuk memuliakan keturunan baginda, keluarga baginda, tetapi kita kena letak kadarlah yang selayaknya, sebab kita kena ingat selain daripada baginda, dianya tidak maksum, dan dia boleh terdedah kepada salah dan silap. Tetapi kita bersangka baik dengan mereka dan mendoakan mereka sebab mereka ini adalah keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga baginda. Okay, jadi ini adalah antara tuntutan iman, sebab dalam Al-Quran pun Allah telah menyucikan akan ahli bait ini. Cuma ada di sana isulah tafsiran ahli bait ni, siapa dia ahli bait kan. So golongan Syiah biasanya dia akan takhsiskan makna ahli bait itu merujuk kepada Fatimah, Ali dan juga keturunan dia saja kan. Yang ni satu juga tafsiran yang ekstrim kan? Sebab sedangkan kita faham bila disebut keluarga tu, maka dia tidak terbatas kepada yang itu sahaja. Dan ada juga perbahasan-perbahasan yang melampau yang tidak ada faedah. Contohnya, kalau Nabi itu seorang Nabi, bagaimana dengan nasib ibu dan bapa baginda?
Kan? Masuk syurga ke masuk neraka? Kan? Ada juga orang yang sengaja menimbulkan isu-isu macam ni. Okey? So kesimpulannya apa tuan-tuan? Isu-isu macam ni kita tawakuf lah, kita tak payah bincang lah. Sebab tak ada faedah pun. Tak ada faedah pun. Dan di sana ada satu kaedah ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah apa? Orang yang ataupun ini generasi yang berada di antara senggang dua rasul, dakwah, kan? Sebab Nabi SAW belum dilantik sebagai nabi, belum menyampaikan risalah, maka mereka termasuk dalam ahlul fatrah. So ahlul fatrah ini kita serah pada Allah. Sebab kaedah dia Allah kata dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak mengazab sesuatu kaum sehingga kami utuskan rasul, utusan kepada mereka. Jadi kena ada utusan dulu, diterangkan. Kalau tak terima, kalau tentang, baru orang ni akan diazab kerana kufur, kan? Tapi kalau utusan tu tak ada, sebab senggang jauh antara Nabi dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini hampir 600 tahun lebih, kan? Jadi panjang, maka kita masukkan mereka dalam ahlul fatrah. So tak payah bincanglah di neraka ke di syurga ke apa ke, itu tak ada faedah bagi kita. Yang penting kita ni macam mana? Kita nak fikir kita ni, kan? Kita ni ke mana nasib kita? Okay? Yang tu yang lebih penting. Jadi untuk sesi malam ini sebagai pengenalan juga ni, masih lagi pengenalan nasabahu wa wiladatuhu wa rida'atuhu. Ini cukuplah malam ni. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi rihlatuhul ula ila Syam, kan? Perjalanan baginda yang pertama ke Syam, okey. Dan juga tajuk-tajuk yang seterusnya insya-Allah. Jadi setakat itu mudah-mudahan kita santai-santailah mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dengan isyak ini, untuk kita mudah-mudahan dapat menimbulkan rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda pada hari akhirat kelak. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhan